into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby. Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni kita nak bercerita lebih berkenaan dengan berpantang. Masih relevankah kita untuk berpantang dalam situasi bukan situasi, dalam keadaan dalam dunia moden sekarang? Masih relevankah kita nak berpantang? Perlukah kita berpantang? Pentingkah kita berpantang? So, dalam video ni dan selanjutnya kita akan lebih mengupas berkenaan dengan isu berpantang. Okey, pasti ada yang berpendapat bahawa ada setengah pada kita berpendapat bahawa berpantang tu tak perlu pun berpantang, tak perlu pun nak sekat makanan, tak perlu pun nak berehat lama-lama, tak perlu baring, tak perlu tidur lama-lama. Dan ada juga yang berpendapat bahawa berpantang tu perlu untuk mengembalikan balik kecantikan badan mereka, bentuk badan mereka, kesihatan mereka, and then kesegaran tubuh badan mereka. So bagi saya semua tu adalah hak individu itu tersendiri untuk memilih sama ada untuk berpantang atau tidak berpantang. Sebab yang paling penting adalah kita menjaga kesihatan tubuh badan kita dengan mengamalkan makanan-makanan yang seimbang, diet yang sihat yang diperlukan oleh badan. Saya bukanlah orang yang berhak untuk menghujahkan hukum hakam Islam. Cuma apa yang saya tahu, Islam tidaklah mengharamkan kita, tidaklah menjatuhkan hukum haram jika kita tidak berpantang atau berpantang. Okey, so itu semua adalah bergantung atas diri kita dan kemampuan diri kita. Okey, sekarang ni kita nak discuss adakah berpantang itu mitos ataupun fakta. Okey, poin yang pertama saya nak discuss berkenaan dengan jangan minum banyak air. Okey, kalau ikut orang dulu kita tak boleh minum banyak air. Diorang sekat, diorang catur pengambilan air masak di zaman dulu. Okey, saya tidaklah mengatakan bahawa orang dulu tu tidak betul, tidak. Okey, kita ambil masa sejenak untuk berfikir apakah rasionalnya kenapa mereka membuat sebegitu di waktu-waktu dulu. Okey, kita start dengan orang dulu diorang tidak mendapat rawatan sepenuhnya di hospital. So sewaktu diorang bersalin, diorang akan bersalin di rumah dan disambut mungkin disambut oleh bidan-bidan yang dulu. So waktu tu mereka tidak boleh minum banyak air sebab nanti lepas bersalin mereka tidak mendapat rawatan secukupnya seperti sekarang. Mereka tidak mendapat injection untuk mengurangkan pendarahan, menghentikan pendarahan dengan cepat dan ubat untuk mengecutkan rahim tu dengan cepat. So berbanding dengan sekarang, orang-orang ibu-ibu yang baru bersalin sudah diberi ubat untuk mengecutkan rahim dan juga injection supaya darah yang mengalir itu berhenti dengan cepat, dan komplikasi susah untuk berlaku di masa sekarang, melainkan ibu-ibu yang mempunyai penyakit seperti diabetes, jantung, darah tinggi. Okey, berbanding dengan orang-orang atau ibu-ibu di waktu dulu, mereka tidak mendapat bantuan perubatan seperti itu. Jadi jika mereka tak mendapat bantuan perubatan seperti itu, rahim mereka lambat untuk mengecut dan rahim tu memerlukan masa untuk dia kembali mengecut, dan juga luka jahitan tu lebih lambat untuk kering. Jadi rasionalnya, logiknya, jika mereka minum banyak air, di sini kita boleh dapat
berfikir bahawa jika mereka minum banyak air, mereka akan kerap ke tandas. Bila mereka kerap ke tandas, mereka punya luka jahitan tu akan lambat baik dan akan sentiasa lembab, basah. Dan jika mereka tidak mengeringkan dengan betul dan tidak membasuh tangan mereka sebelum mengeringkan di bahagian luka tu tadi, mungkin akan berlaku infection yang akan menjadi lebih keadaan akan menjadi lebih teruk lagi. Mesti ada di antara anda ibu-ibu yang pernah dengar bahawa bila minum banyak air, mak-mak akan cakap nanti kita punya orang kata perempuan punya tu akan becak, rahim akan kembang. Pernah dengar tak? So sebenarnya benda tu terjadi disebabkan oleh apa yang saya nak explain ni. Sebenarnya ada satu keadaan di mana dipanggil fistula. Fistula ni adalah luka yang berlaku sewaktu ibu-ibu ni cuba nak meneran dalam keadaan yang terlalu lama dan terlalu kuat. Okey. Berbanding dengan sekarang, dulu kita diorang melahirkan tanpa bantuan vacuum dan sebagainya. Tetapi tidak di zaman sekarang. Zaman sekarang kita dah ada vacuum. So bila ibu dan bayi tu tadi mengambil masa yang lama untuk keluar dan boleh mempengaruhi keadaan bayi tu dan keadaan ibu semakin lemah. So hospital biasanya akan menggunakan vacuum. Okey, sekarang ni kenapa air itu penting? Okey, yang pertama, seperti yang kita tahu, secara normalnya, kebiasaannya, kita memerlukan sekurang-kurangnya 3 liter air untuk aktiviti seharian kita. Untuk kita berada dalam keadaan yang lebih segar. Apatah lagi untuk ibu-ibu yang baru lepas bersalin, yang kehilangan banyak darah. So, mereka perlukan air untuk mengembalikan kesegaran tubuh mereka dengan cepat. Dan mereka juga memerlukan air supaya kulit mereka tak kering. And then, ketiga, mereka juga memerlukan air supaya sistem perkumuhan mereka lancar, supaya mereka tak sembelit. Sebab kalau ibu-ibu yang mengalami luka jahitan episiotomi, di mana luka yang terjadi disebabkan doktor perlu gunting untuk mengeluarkan baby itu tadi, adalah lebih sakit berbanding dengan luka yang terjadi secara normal. Apabila ibu-ibu yang mengalami luka ini, mereka mereka dalam keadaan yang sangat lemah, and then mereka pula ada luka ni, dan waktu tu mereka pula sembelit nak berak. So ibu-ibu yang mengalami luka ni kesakitannya 2 kali ganda lebih daripada kesakitan luka normal yang terjadi secara alami. Okey. So perlulah minum banyak air supaya melancarkan sistem perkumuhan. 90% daripada susu ibu adalah air. Jadi kalau kurang minum air, macam mana nak mengeluarkan susu ibu yang banyak untuk bagi pada baby? Jadi itu adalah antara faktor-faktor kenapa, sebab-sebab kenapa kita perlu minum banyak air. Okey, untuk yang kedua, kalau selalu korang dengar, kita tidak dibenarkan untuk makan benda-benda sejuk. Kenapa memakan benda sejuk itu adalah sesuatu yang relevan? Kenapa tidak boleh memakan A few moments later. benda yang sejuk? Itu adalah satu yang relevan. Okey. Sebab tu ibu-ibu yang melahirkan, mereka akan kehilangan banyak darah. Sekurang-kurangnya kalau tak silap saya 250 ml darah. So 250 ml tu sangat banyak. Jadi otak akan darah itu tadi akan disalurkan ke otak dan jantung. Itu adalah organ penting kita. So akan disalurkan ke otak dengan jantung, dan darah itu tadi lambat akan sampai ke kaki dan organ ke tubuh badan yang lain, bahagian yang lain. Jadi menyebabkan kita punya jari-jari, kita punya kaki akan menjadi sejuk. Biasanya di hospital, doktor akan pantau ibu-ibu yang mengalami situasi seperti ini, sebab kalau boleh diorang tak nak berlaku pendarahan disebabkan oleh tekanan darah rendah. Jadi jika perkara ini terjadi, mereka akan melakukan transfusi darah, ataupun mereka akan pantau suhu badan ibu supaya tidak terlalu sejuk. Jadi kalau boleh, makanlah sesuatu yang lebih berkhasiat,
makan sesuatu yang memberi anda tenaga, yang penting berkhasiat. Anda pernah dengar tak bentan, di mana kaki tangan semua akan menjadi kebiru-biruan dan demam, menggigil. Okey, ini ada kaitannya dengan memakan makanan sejuk. Makan makanan sejuk. Okey, apabila kita makan, apabila badan kita menjadi sejuk, saluran darah tu tadi akan mengecut dan menyebabkan menyebabkan kurangnya peredaran darah di kawasan itu dan menyebabkan kehilangan haba daripada badan kita. Jika keadaan ini terjadi terlalu lama, akan menyebabkan badan kita tadi kurang sampainya oksigen di bahagian-bahagian kaki, tangan, dan disebabkan itulah terjadinya kebiru-biruan. Sebenarnya macam itulah. Okey, kalau boleh lepas ni kita orang kata makan dengan cara yang betul, and then mungkin boleh kita tanya orang-orang dulu-dulu dan combine dengan nasihat hospital supaya apa yang kita makan tu adalah sesuatu yang lebih baik. Okey, yang keempat adalah berurut. Bagi saya berurut ini adalah sesuatu rawatan atau amalan yang relevan lah, sebab untuk pengetahuan kita, berurut ni banyak fungsi dia. Kalau kita tak bersalin pun memang kita akan cari tukang urut atau pergi spa untuk berurut, untuk orang kata menyegarkan balik tubuh badan, membetulkan urat-urat yang tegang, dan orang kata angin-angin yang ada dalam badan, mengeluarkan angin. Yang paling penting untuk mengurangkan stres. Okey, kita hurai satu-satu. Yang pertama, untuk orang kata melancarkan perjalanan darah, which is dengan berurut boleh melancarkan perjalanan darah ke kaki yang tadi dah kebiru-biruan tadi kan. So boleh dengan berurut boleh melancarkan perjalanan darah ke kaki, ke tubuh badan, ke organ-organ kita. Okey, dia tidaklah dengan berurut tu disebabkan urut melancar, tetapi membantu melancarkan perjalanan darah tu tadi. Okey, yang kedua boleh mengecutkan rahim, which is kalau dengan cara yang betul, rahim kita boleh menolong mempercepatkan mengecutkan rahim itu. Okey, yang ketiga mengeluarkan angin. Seperti biasalah, kalau seperti yang kita tahu, jika dengan cara yang betul, kena pada point dan tempat yang betul, insya-Allah boleh mengeluarkan angin. Dalam masa yang sama boleh menolong merawat urat-urat yang tadi dah tersimpul, bengkak. So berurut ni adalah sesuatu yang penting. Okay. Dengan mengurut juga boleh melegakan atau menghilangkan rasa penat setelah melahirkan. Kan ibu-ibu yang melahirkan tu dia orang akan rasa letih, penat, lemah. So dengan berurut dalam masa yang sama boleh mengurangkan rasa keletihan mereka tu supaya badan menjadi lebih segar, sihat. Okey. Para orang kata pakar perubatan juga ada menyokong bahawa dengan mengurut boleh orang kata bagus kerana boleh melancarkan susu. Okey, kalau kita nak tahu, jika kita mengurut kita akan kurang stres. Bila kurang stres, penghasilan susu akan menjadi lebih banyak daripada berbanding dengan keadaan kita stres. Urut ni boleh mengurangkan stres dan meningkatkan sistem imunisasi, dan secara generalnya ia akan memberi badan kita menjadi lebih relax, lebih orang kata segar. Ada kajian daripada University of Miami, okey, ada kajian yang mengatakan bahawa dengan mengurut boleh mengambil tempat dalam mengeluarkan juga dalam meningkatkan pengeluaran hormon oksitosin secara natural. Dan di negara kita juga ada melakukan kajian di mana oleh Rahayu pada tahun 2015
mengatakan bahawa bila kita mengurut, ibu tadi berada dalam keadaan relax. Bila ibu-ibu ini berada dalam keadaan relax, proses peningkatan susu tu tadi, pengeluaran susu itu menjadi meningkat dengan adanya increase level of prolactin dan oksitosin hormon. So berkenaan dengan susu-susu ibu ni macam mana terjadi, apa cara nak melancarkannya, kita akan kupas di next video. Okey. Yang kelima adalah memakai stokin. Ibu-ibu ini hendaklah memakai stokin. Okey. Memakai stokin ini dia punya hujah, dia punya fakta dia, dia punya huraian dia sama je dengan yang tadi. Jika badan kita sejuk, darah akan mengecut dan menyebabkan oksigen lambat sampai, dan kaki tangan kita akan menjadi kebiru-biruan. Jadi fungsi untuk memakai stokin ni adalah untuk memerangkap haba di kawasan itu supaya keadaan badan kita tidak terlalu sejuk. Ini juga terjadi disebabkan oleh tiga otot yang menyokong organ kita tadi menjadi kendur. Zaman dulu mereka melakukan sengkak. Okey, sengkak ni pula kalau tidak dilakukan dengan cara yang betul, dia akan menarik pundi kencing, di mana akan berlaku lakisnya bila bersin je terkencing, and then bila batuk je terkencing. Jadi kalau untuk orang kata info, zaman sekarang kita boleh melakukan juga sengkak, tetapi jika tidak melakukan sengkak, kita boleh cuba melakukan senaman Kegel yang sekarang tengah orang kata popular pasal senaman Kegel kan. So you all boleh search macam mana senaman Kegel. Senaman Kegel tu actually bagus untuk ibu-ibu yang baru lepas bersalin, untuk rahim. Yang ke-8 adalah ibu-ibu ini tidak dibenarkan untuk tidur tidak berbantal. Secara logiknya, kalau kita tidur dengan beralaskan bantal, kita akan berada dalam keadaan yang lebih selesa. Bila kita selesa, kita akan tidur dan rehat dengan lebih lama dan lebih berkualiti. Jadi kalau kita tidur tidak berbantal, mungkin kita akan berasa sakit kepala, dan dengan tidur berbantal boleh mengurangkan juga orang kata darah kotor tu tadi naik ke kepala, menghalang daripada darah kotor tu naik ke kepala, dan menghalang kita daripada stres, daripada sakit kepala, daripada sakit leher. So bila tiada perkara-perkara seperti ini, of course kita akan sihat dengan lebih cepat. Proses kita sihat tu akan menjadi lebih cepat dan lebih orang kata berkualiti. So far itu je fakta-fakta ataupun amalan-amalan yang kita telah kupas, kita telah bincangkan. Bagi saya, berpantang itu adalah perlu supaya badan kita akan pulih lebih cepat, supaya kita lebih sihat lebih cepat. Tetapi biarlah dalam keadaan yang berpada-pada. Janganlah kita terlalu menghaidkan sesuatu yang sebenarnya diperlukan oleh badan kita. Tetapi tidaklah pula saya mengatakan bahawa berpantang itu sesuatu yang menyusahkan. Tidaklah kata perlu ditolak 100% sebulat-bulatnya apa amalan orang dulu-dulu, sebab tanpa mereka tak adalah kita sekarang. Jadi dalam masa yang sama, kita perlu ambil dan mungkin boleh dimodernkan sikit cara-cara berpantang dahulu, dimodernkan seperti sekarang ni dengan ilmu dan info yang kita dah banyak sekarang ni ada, sepertinya di Google and then di forum-forum. Banyak ilmu-ilmu yang kesihatan ibu-ibu selepas bersalin. Jadi boleh kita modernkan cara-cara berpantang dulu dengan sekarang. Okay guys, sampai sini je kita punya video untuk kali ini. InsyaAllah next video kita akan ada macam-macam lagi topik yang akan dikupas. Dan jangan lupa subscribe, share and like. Yang paling penting, korang boleh komen dekat bawah topik-topik yang korang nak kita discuss, ataupun tetamu-tetamu yang korang nak kita jemput untuk lebih orang kata
berbincang lagi lebih mendalam lagi berkenaan dengan perkara-perkara dalam proses berpantang. Okay guys, stay tuned. Bye. Kita jumpa di next video. Bye bye. Guys, jangan lupa subscribe, share, like and comment. Thank